Selamat sejahtera semua guru dan murid-murid kami dari kumpulan 8, dan hari ini kita akan membentangkan sebuah filem yang bernama Mulan 2020. Dalam filem ini, dia membincangkan tentang cerita Mulan. Sejak Mulan masih kecil, dia ialah satu gadis yang memiliki chi kuat yang kuat, kebanyakannya terlihat pada pejuang lelaki. Ketika tentera Roshan yang dibimbing oleh Brody Khan yang dendam dan sekutu penyihirnya Xianing, Kasar Cina memutuskan bahawa seorang lelaki dari setiap keluarga meminta tentera untuk berperang. Ayah Mulan Zhou berencana untuk bertarung, tetapi mengetahui dia terlalu lemah untuk melawan dan kemungkinan besar akan mati, Mulan mengambil pedang dan perisai untuk berperang di tempatnya. Mulan dibantu oleh semangat ponis ke kem tentera di mana dia dilatih di bawah penerima tuan. Dia berteman dengan banyak askar termasuk Chen Hongchui, tetapi bimbang dia tidak bersikap jujur pada dirinya sendiri dengan merahsiakan identitasnya. Setelah Roshan menyerangkan dan membunuh sebagian besar askar mereka, Mulan mengekalkan rambut dan baju besi untuk mengasah chi penuhnya, dan dia menimpi Roshan untuk memulai longsoran salju yang membunuh mereka. Namun, setelah dia mendedahkan jantina kepada askar, Tuan mengusirnya. Xianing cuba meminta Mulan untuk menyertai setelah mengatakan bahawa Khan yang telah menyelesaikan tentera sejak dia menuju langsung ke kota kekasaran untuk membunuh Kasar yang membunuhnya ayahnya. Mulan kembali kepada tentera dan mendapat kepercayaan untuk menuju ke kota untuk menyelamatkan Maharaja. Sementara tentera melawan Roshan yang tersisa, Mulan dibimbing oleh Xianing yang menyesai kepada Khan yang telah menawan Kasar. Xianing mati mengambil anak panah yang dimasukkan untuk Mulan. Mulan memerangi Khan dan menghantarnya jatuh dari belanda. Kasar mengadakan perayaan untuk kenangan Mulan dan melawannya kedudukan di antara tentera dia sebagai pengawal kekasaran, tetapi dia memilih untuk kembali ke keluarganya. Dia disambut oleh kampung dan keluarganya tentang ayahnya, mengatakan bahawa dia lebih penting daripada baju besi dan badannya. Penerima tuan kemudian muncul untuk memberitahu desa tentang kepahlawan Mulan dan menawarkannya kembali pulang untuk bergabung dengan tentera. Dalam filem ini terdapat beberapa ulasan filem tentang unsur-unsur ketamatan. Unsur yang pertama adalah penempatan manusia pada suatu tempat yang strategik seperti pusat bandar. Pada filem adegan pada 9 minit 28 saat hingga 9 minit 39 saat, kota Imperial terletak di tengah-tengah negara China. Ini bukan sahaja pusat bandar yang strategik, tetapi juga berbagai institusi dan sebagainya. Kota Kekaisaran dikelilingi oleh tembok kotak dengan gerbang bebas. Di kota Kekaisaran, bangunan seperti kuil nenek moyang, penjabat rasmi, agensi perkhidmatan mahkamah dalam, gudang dan pertahanan, serta kebun dan kebun biasanya disusun. Selain itu, unsur yang kedua adalah wujud satu bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan sistem tulisan tersendiri yang menjadi alat komunikasi ilmu. Dalam filem adegan pada 10 minit 58 saat hingga 11 minit 18 saat, Maharaja memutuskan untuk memanggil tentera untuk melindungi Jalan Sutra dan mengeluarkan dekret memerintahkan setiap keluarga untuk menyedia seorang lelaki untuk bergabung dengan tentera. Setelah para pengawal mendengar dekret Maharaja, mereka menggunakan watak Cina untuk menuliskan dekret Maharaja. Watak Cina adalah salah satu watak tertua di dunia. Ia mempunyai sejarah lebih daripada 6,000 tahun. Bentuk watak Cina secara beransur-ansur berubah dari grafik ke sebatan, piktograf menjadi simbol, dan kerumitan menjadi kesederhanaan.
Seterusnya, unsur yang ketiga adalah wujud undang-undang yang teratur dan berwibawa untuk mengawal perlakuan dan tindak tanduk anggota masyarakatnya. Dalam filem adegan pada 19 minit 2 saat hingga 19 minit 40 saat, sekelompok pengawal membawa ketetapan Maharaja ke dalam bangunan bumi dengan teratur, mengumumkan bahawa setiap keluarga mesti menghantar seorang lelaki untuk memerangi penjajah utara. Ketetapan Maharaja merujuk kepada perintah atau ucapan yang dibuat oleh Maharaja semasa masyarakat feudal di China. Ketetapan Maharaja adalah paparan dan simbol kekuatan Maharaja di China kuno. Akhirnya, terdapat pelbagai penciptaan sains dan teknologi juga salah satu unsur ketamaduan yang diwujudkan dalam filem ini. Dalam filem adegan pada 1 jam 6 minit 56 saat hingga 1 jam 7 menit 33 saat, Jenderal Dong memerintahkan pasukan untuk membentuk phalanx melingkar agar menahan serangan itu, dan tentera Rowland memanfaatkan jurang itu lalu mengambil trebuchets untuk menyerang tentera imperialis yang terkumpul. Pada zaman dahulu, beberapa tentera akan membuat peralatan tempur yang lebih kuat untuk melawan musuh, seperti menggunakan trebuchets. Ia dapat melemparkan batu atau bahan letupan ke dinding musuh, kotak, dan formasi tentera menyebabkan kerosakan. Sebilangan batu akan dibakar dengan mesiu menjadikan lebih agresif. Pada era ketika trebuchets menggantikan senapan dan memanah, pasukan tanpa trebuchets dapat binasa dengan mudah. Di atas adalah beberapa unsur-unsur ketamaduan yang diwujud dalam filem ini. Hi, I'm Jackson. Hari ini saya akan menerangkan faktor-faktor kemerosokan terdapat dalam filem ini. Faktor-faktor pertama adalah kegagalan seorang raja. Maharaja dengan mudah mempercayai bahawa kata-kata orang bawahannya yang dikhianati menyebabkan dia tersasar ke dalam perangkap tempatan dan orang bawahannya telah diselesaikan oleh musuh. Faktor yang kedua adalah figuran dan stereotip tertutup. Dalam filem ini, kita dapat melihat pemikiran tertutup tradisional yang disebut lelaki menguasai di luar dan wanita mendominasi di dalam. Di samping itu, kita juga dapat melihat beberapa stereotip mengenai kanak-kanak perempuan. Mereka percaya bahawa kanak-kanak perempuan harus berkelakuan seperti seorang wanita, bersikap bersopan dan lain-lain, bukannya mengambil bahagian dalam pergaduhan. Oleh itu, ketika Mulan ditemukan sebagai anak perempuan ketika dia digabung dengan tentera, dia diusir dari pasukan oleh jendera dan dilarang tampil dalam pasukan. Selamat sejahtera. Sekarang saya akan membentangkan faktor-faktor kelahiran tamadun terdapat dalam filem Mulan ini. Faktor kelahiran tamadun yang pertama adalah pengembangan nilai dan ilmu. Dalam filem ini, terdapat babak yang telah menunjukkan faktor kelahiran tamadun. Sebagai contoh, dari minit 18 hingga 24 minit, Mulan dan sahabatnya telah menyelamatkan putera. Selain itu, Mulan dan tenteranya dihantar untuk mengebumikan mayat tentera di medan perang. Hal ini telah menunjukkan pengembangan nilai pada tamadun tersebut. Selain itu, mereka pula telah menangkap tentera Roran dan telah berjaya menyelamatkan putera Tobasho. Di samping itu, Mulan mengetahui bahawa dia tidak mampu melindungi orang sayangnya jika dia tidak berada di tempat mereka. Oleh itu, Mulan bertekad untuk membunuh musuh di medan perang sehingga dia menerima kebebasan lagi. Jadi, Mulan dinobatkan sebagai barisan hadapan dalam tenteranya dan telah memimpin tentera untuk menyerang musuh. Faktor kelahiran tamadun yang terdapat dalam filem ini yang kedua adalah rangsangan keagamaan dan kerohanian.
Sebagai tambahan, tentera Roran anak kedua menyerang lagi, hanya meninggalkan Tian Lao, Hua Mulan dan Li Liang dalam jam pertama 21 minit hingga jam pertama 26 minit. Dengan lelaki tua itu memukul gendang dengan kuat, Hua Mulan dan Li Liang bergegas ke medan perang tanpa rasa takut dan berteriak pada Wei Rongchang. Sekiranya pengarah ingin menyatakan rasa takut dan patriotisme terhadap Mulan dan rakannya, betapa lapar dan pedih mereka. Tiada harapan menang tetapi berkeras menjaga bandar risui. Akhirnya, bala bantuan putera tiba. Dalam wayang Mulan ini, saya telah belajari beberapa pendapat yang berguna dan di sini saya ingin berkongsikan dengan rakan-rakan sekalian supaya kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama ialah bersatu teguh bercerai roboh. Walaupun pasukan Mulan menghadapi pelbagai cabaran ketika bertempur dengan pasukan Rohan, tetapi mereka tidak menyerahkan diri. Mereka mempertahankan kepercayaan bahawa taat setia kepada negara dan pasukan tentera. Dengan yakin diri, mereka akhirnya berjaya menghancurkan tentera Rohan. Dalam keadaan ini, ia menunjukkan kepada kita bahawa tidak mudah berputus asa ketika melakukan sesuatu. Dan ini juga menunjukkan kuasa bersatu padu adalah penting. Ia boleh mengalahkan sebarang kemustahilan. Selain itu, saya juga belajar bahawa kita harus mengamalkan sikap kejujuran dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, Mulan berasa tidak selesa kerana dia menyembunyikan identiti sebenarnya. Akhirnya, Mulan memilih untuk mengungkapkan identitinya kerana dia telah memberikan penekanan kepada jasmani dan rohaninya. Ini menyebabkan dia tidak dapat melepaskan qi di dalam tubuhnya. Oleh itu, sikap menyayangi ibu bapa juga merupakan salah satu pendapat yang juga kita patut mengamalkan di dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, Mulan bimbangkan ayahnya kerana ayahnya mempunyai luka yang menghalangkannya bergerak seperti orang biasa. Walau bagaimanapun, Mulan memutuskan fikiran untuk menghentikan ayahnya untuk berperang. Akhirnya, kita wajar fleksibel ketika menyelesaikan sesuatu. Contohnya, Komander Tong memilih untuk mempercayai Mulan walaupun Mulan telah melakukan kesalahan kerana dia tahu bahawa mempertahankan Maharaja Cina, kehidupan rakyat dan juga kehidupan raja adalah perkara yang lagi penting. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.